Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda bersama saya dalam Agenda Awani. Di sebelah siang tadi, Perdana Menteri melancarkan rangka kerja dasar luar Malaysia. Ini adalah salah satu strategi dan juga cara untuk Malaysia bangkit pasca pandemik COVID-19. Tapi bagaimana kita memahami intipati kepada dasar ataupun rangka kerja dasar luar ini, dan Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Luar bersama dengan saya pada malam ini. Inilah tokenya, dan mungkin juga Datuk, kalau dapat diceritakan bagaimana kementerian rangka kerja dasar luar ini, mengapa ianya diperlukan sekarang, dan dalam aspek yang penting, bagaimana kalau kita dapat ungkapkan sekali lagi, dunia sudah berubah selepas pandemik COVID-19. Adakah ini perkara baru ataupun ianya disusun ataupun diselaraskan dengan lebih baik dengan memahami dan juga disesuaikan dengan situasi pada masa ini? Ya, sebenarnya dasar luar Malaysia ini dari segi prinsip dan fundamentalnya tidak berubah dari zaman merdeka sampai sekarang. Kita mengambil dasar berkecuali, kita bebas, kita sentiasa mementingkan ASEAN, kita sentiasa berbicara bagi pihak golongan mustadafin, mereka yang tertindas. Kita ingin berkawan dengan semua negara, kita aktif dalam semua platform antarabangsa yang kita sertai. Tetapi apabila ada berlaku sesuatu kejutan atau disruption sama ada dalam negara atau peringkat antarabangsa, maka kita harus membuat penjajaran semula. Misalnya pada tahun 2018, kita tak pernah bertukar kerajaan. Bila bertukar kerajaan, orang bertanya, adakah ada dasar yang baru? Jadi kita pada masa itu juga mengeluarkan suatu kertas yang tajuknya ialah perubahan dalam kesinambungan. Jadi kesinambungan itu tetap ada, namun ada beberapa perubahan. Sekarang kita berhadapan dengan COVID-19, pandemik yang menyerang seluruh dunia, dan kita sangat terasa dan kita sekarang nak bangkit kembali. Jadi apakah dia cara kita untuk mengekalkan hubungan antarabangsa sambil mengambil kira dasar-dasar semasa untuk kita membangunkan semula ekonomi. Di situlah lahirnya misalnya yang disebut sekarang ini fokus dalam kesinambungan. Fokus contohnya, dulu kita tak bincang sangat soal diplomasi kesihatan. Sekarang kita bicara soal diplomasi kesihatan. Dulu kita tak bercakap sangat tentang ekonomi digital. Tetapi sementelahan ekonomi digital memang menjadi tapak yang paling utama untuk pertumbuhan ekonomi, maka kita harus berbicara dalam dasar luar dari segi hal ini. Ramai penggiat seni, ya, mereka buntu selama berbulan-bulan. Kita nak tolong mereka, dan tolong bukan hanya dalam pasaran tempatan, tapi pasaran antarabangsa. Jadi kita mula berbicara soal diplomasi kebudayaan. Jadi ini yang kita maksudkan, penjajaran semula memberi tumpuan kepada aspek-aspek tertentu dalam kita nak membangun selepas daripada zaman pandemik ini. Datuk, mungkin kita dapat fahami dengan cara mudahnya, kalau Datuk dapat memberikan contoh, apa yang paling terkesan dan juga yang paling berubah selepas COVID-19 kalau kita bercerita mengenai diplomasi. Sebagai seorang rakyat marhaen biasa, apa antara contoh yang kita boleh adaptasi dan juga betapa pentingnya rangka kerja ini difahami secara terus oleh mereka dalam bahasa mudah, Datuk? Katakanlah dari segi diplomasi kesihatan. Kalau dulu seorang diplomat, dia cuma bicara soal-soal yang lazim. Sekarang seorang ahli diplomat kena belajar juga soal vaksin. Ya. Dulu seorang pakar kesihatan, dia tak perlu bincang soal diplomasi. Sekarang seorang doktor dan pakar perubatan kena juga faham tentang diplomasi. Vaksin itu datang dari mana, prosesnya bagaimana dan sebagainya. Dan bagi rakyat biasa dari segi ekonomi digital, sebahagian daripada kita telah migrasi kepada ekonomi digital, contohnya dalam e-commerce sejak berpuluh tahun yang lalu mungkin. Tapi Makcik Kiah, kerana pandemik, dia tak boleh jual goreng pisang dia dan nasi lemak dia kerana orang tak pergi ke kedai, kerana kedai mesti tutup, kerana kita ada PKP, maka Makcik Kiah terpaksa belajar untuk menjual nasi lemak dan pisang gorengnya melalui secara dalam talian. Masalahnya ialah
semua soal telekomunikasi ini bukan hanya soal Makcik Kiah. Dia juga melibatkan kepada telekomunikasi dari segi konektiviti, keterhubungan di peringkat negerinya, di peringkat negaranya, dan ada pengaruh pula antarabangsa. Makcik Kiah dulu tak kena hack. Dia tak faham pun apa hacking. Cyber security, ya. Sekarang Makcik Kiah kena faham cyber security, bukanlah maksudnya begitu, tetapi ekonomi digital, keselamatan cyber sudah menjadi perkara yang mesti menjadi tumpuan sekarang lebih daripada masa yang terdahulu. Itu maksud saya. Datuk, apabila kita bercerita, Datuk menyebut mengenai diplomasi kesihatan. Benar, semua orang kena tahu pasal vaksin, semua orang kena tahu daripada asal negara dan dari asal negara mana. Tetapi dalam masa yang sama juga, rakyat biasa juga perlu faham peraturan SOP dan juga sekatan-sekatan tertentu negara-negara lain. VTL antara Singapura, Malaysia, nanti ada VTL antara Malaysia dan juga Thailand. Ini adalah negara-negara jiran yang kita boleh merentasi begitu sahaja satu ketika dahulu. Justru bagaimana rangka dasar luar ini juga dapat memudahkan rakyat untuk berfikir bahawa dunia sudah berlainan sekarang ini, tetapi ada gerak kerja untuk memudahkan rakyat dan juga untuk merancakkan semula ekonomi dan juga silaturahim dan sebagainya, Datuk. Bagi kita dapatkan perspektif itu juga. Ya, satu daripada fokus kerangka ini ialah bagaimana kita menghubungkan ekonomi kita, Malaysia, dengan negara-negara jiran dan peringkat antarabangsa. Tadi saudara sebut contoh yang sangat baik. Vaccinated travel lane antara Malaysia dengan Singapura. Dulu kita tak perlu fikir soal SOP, sekarang kita harus hadam SOP yang perlu kita ikuti apabila kita sama ada berjalan mengikut laluan udara ataupun berjalan mengikut laluan darat. Ini adalah perkara-perkara yang penting. Kalau dulu Menteri Kesihatan kita dengan Menteri Kesihatan Singapura jarang berbincang, kerana kita cuma kira soal kesihatan negara dan rakyat masing-masing. Tetapi sekarang ini, antara diplomat yang penting ialah Menteri Kesihatan. Saudara KJ, Menteri Kesihatan kita sekarang, dia berhubung dengan hampir semua, memang semua Menteri Kesihatan ASEAN, Menteri-Menteri Kesihatan yang lain. Kerana kami yang Menteri Luar ni kena ikut panduan dia. Dulu dia ikut panduan kami, ke mana boleh pergi dan sebagainya. Jadi, inilah yang dikatakan penjajaran semula itu, kerana cara kita melihat hubungan luar juga sudah mula berbeza. Bukanlah berbeza dari segi fundamental, tetapi kaedah-kaedah, kerana kita ada misalnya elemen-elemen SOP yang mesti dipatuhi. Jadi tak bolehlah diplomat dengan senang hati saja ataupun saudagar-saudagar seperti biasa kita ingin mengadakan hubungan, kita harus mengikut beberapa peraturan yang disediakan. Diplomasi kesihatan juga ialah untuk menjamin resilience dalam sistem kesihatan secara keseluruhannya. Dan juga apabila kita cakap frasa ayat itu seolah-olah macam besar kerangka itu. Tetapi apabila varian Omicron dikesan di Malaysia, itu juga membayangkan bahawa dunia hari ini membina kubu pertahanan masing-masing melalui sempadan negara. Akan tetapi kita ingin berhubung kepada dunia luar dan dalam masa sama kita ingin memastikan bahawa bukan sahaja kita dah dapat hampir 90% lebih sudah divaksin, kita kena memastikan juga negara-negara luar dapat divaksin. Apa dimaksudkan dengan sistem kesihatan yang lebih berdaya tahan ini, Datuk? Kerana aspek ini juga diletakkan dalam jajaran kerangka kerja dasar luar ini. Dan bagaimana rakyat juga perlu faham bahawa kita tidak boleh selamat kalau kita sahaja yang sudah divaksin. Kita perlu faham dalam aspek global dan juga antarabangsa. Ya, dari satu segi, kalau dulu kita cuma kira asalkan sistem kesihatan kita baik, rakyat kita sihat, maka kita tak timbullah masalah yang besar. Tetapi sekarang kita harus mengira bagaimana orang yang datang dari luar negara, termasuk mereka yang datang untuk berniaga, mereka yang datang untuk melancong dan sebagainya. Jadi persoalan kesihatan sudah jadi jauh lebih kompleks daripada dulu. Dan kita yang orang biasa, yang bukan pakar kesihatan, harus mula memahami apa dia yang dikatakan varian 1, varian 2, sekarang ni Omicron, kemudian kita tak tahu lagi apakah dia varian yang akan datang.
Dan saya tak pernah lah sekurang-kurangnya pada umur saya misalnya apabila nak keluar. Kalau dulu kita cuma tahu kalau kita nak pergi ke setengah-setengah negara kita ambil mungkin ada jab tertentu untuk mengelak daripada penyakit tertentu. Sekarang kita kena swab di airport tempat kita tiba, di hotel tempat kita menginap. Kemudian kita berjalan dalam travel bubble. Kalau ada tempat yang kita lihat kita rasa nak tengok, nak melawat, boleh tengok je sebab tak dibenarkan keluar daripada kereta misalnya. Jadi ini suatu perkara yang terpaksa kita lalui. Mudah-mudahan tidaklah terlalu lama kita melalui keadaan yang demikian. Namun pokok pangkalnya ialah semua negara. Saya berjumpa dengan ramai menteri luar dan pemimpin-pemimpin asing. Kita semua merasa optimistik dan kita ingin membuka semula sempadan, tetapi SOP itu mesti dijaga dengan tertib dan dengan disiplin. Datuk, apabila Datuk mengatakan pasal digital ekonomi adalah pemacu kepada perniagaan dan juga ekonomi rakyat secara keseluruhannya, baik di skala sebuah negara sehinggalah kepada makcik Kiah yang menjual makanan, bagaimana ini dilihat dalam kerangka dasar luar ini secara menyeluruh kalau kita dapat fahami, dan juga apa gerak kerja dan juga bagaimana keselarasan penjajaran itu berlaku, Datuk? Ya, apabila makcik Kiah menggunakan e-commerce, berdagang, menjual barangan makanannya secara dalam talian, makcik Kiah menggunakan mungkin telefonnya, dia menggunakan laluan ataupun line yang ditentukan oleh sesuatu pemberi perkhidmatan, service provider, sebuah syarikat telco kebangsaan tempatan. Syarikat telco itu mungkin mengguna sesuatu teknologi. Teknologi itu katakanlah datang daripada sebuah negara dan negara itu ialah negara A. Kalau negara A itu sedang bergaduh dengan sebuah lagi negara B, dan kalaulah A dan B itu adalah dua kuasa besar, ya, maka makcik Kiah akan boleh terganggu sekiranya hubungan antarabangsa antara kita dengan A dan B itu tak dijaga dengan baik. Katakanlah satu dunia memboikot teknologi daripada B yang kebetulan digunakan oleh makcik Kiah, itu akan menggugat pasaran makanan makcik Kiah semata-mata kerana di peringkat antarabangsa terdapatnya pertembungan antara dua kuasa besar yang masing-masing merupakan kuasa telco sebagai contoh. Jadi di situ kita lihat ada kaitan. Walau apa yang berlaku di Beijing, walau apa yang berlaku di Washington DC dengan makcik Kiah yang duduk mungkin di Indra Mahkota. Jadi itu kaitan secara langsung dan secara mudah Datuk berikan contoh di situ. Datuk, dalam aspek yang sama, dalam kerangka ini juga kita ingin melihat bahawa Malaysia sentiasa menjadi suara yang moderate, tapi suara kita penting dalam pelbagai isu. Dan dunia berubah kerana COVID-19 dan juga kerana adanya pengaruh kuasa besar yang bertemukan satu ketika dahulu. Tapi adakah ianya masih lagi ada? Bagaimana Malaysia dapat terus menjadi vokal dalam multilateralism, dalam ketidaktentuan ini, dan juga bagaimana kita masih lagi kekal memainkan peranan kita dengan cukup hebat? Kerana COVID-19 mengubah segalanya dan juga peranan kita itu bagaimana kita letakkan di arena antarabangsa pada kali ini? Ya, COVID-19 telah mengubah sedikit sebanyak order antarabangsa. Kalau dulu kita melihat pertembungan antara kuasa besar dengan perlumbaan senjata, COVID-19 menyebabkan berlakunya perlumbaan baru iaitu dari segi pengeluaran vaksin. Sebab itu kerajaan mengambil ketetapan bahawa kita juga tak boleh ketinggalan. Kita sudah mula, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri telah mengumumkan inisiatif, misalnya kita ingin menghasilkan vaksin kita sendiri. Dan sudah ada perbincangan dengan beberapa syarikat farmasi daripada luar negara. Sebabnya ialah kerana kita tak mahu sampai bila-bila bergantung kepada vaksin yang datang daripada negara-negara pengeluar vaksin. Jadi ini suatu order baru dunia yang berlaku, yang di mana kekuatan sesuatu
kuasa itu bukan hanya ditentukan lagi oleh ketenteraannya, tetapi oleh kekuatan saintifik. Contohnya dari segi pengeluaran vaksin. Dalam aspek ini juga Datuk mengatakan bahawa pentingnya diplomasi kebudayaan itu, dan ini adalah satu perkara soft power yang digunakan. Kuasa besar menggunakan dengan baik, tapi dalam aspek kita di peringkat ASEAN dan juga di peringkat Malaysia, bagaimana ini menjadi satu teras yang dijulang oleh Kementerian Luar, dan juga ramai yang mengatakan apa hubung kait Kementerian Luar dan juga adakah ianya bertindan ataupun bertindih antara satu sama lain dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Kenapa pula Kementerian Luar juga memainkan peranan dalam aspek ini, dan dalam era pandemik ini bagaimana itu dipromosikan dan juga diketengahkan dengan baiknya? Ya, sebenarnya bukanlah sebelum ini tidak ada langsung diplomasi kebudayaan, tetapi dia bukan menjadi suatu daripada kerja utama di Kementerian Luar. Memang kedua-dua kementerian, baik KKMM maupun MOTEK, mereka tetap dan akan terus menjadi dua kementerian utama yang membangunkan soal-soal seni budaya dan kebudayaan. Cuma saya masih ingat masa saya di Menteri KKMM, saya dan Datuk Hajah Nancy di MOTEK, kami menubuhkan Majlis Pembangunan Industri Kreatif Negara. Dan apabila berbicara soal mempromosi produk-produk kebudayaan Malaysia ke pentas antarabangsa, kami berdua mengatakan kita kena ajak Menteri Luar untuk bersama. Sekarang Menteri Luar kata kami bersedia untuk membawa produk-produk ini ke pentas antarabangsa. Secara mudahnya begitulah. Tetapi memang budaya ataupun diplomasi kebudayaan ini, dia dari satu segi dipanggil diplomasi people to people, diplomasi awam. Ia juga disebut sebagai soft power. Ada negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat, hampir di setiap kedutaan dia ada Lincoln Cultural Center. United Kingdom, hampir di setiap negara dia ada British Council. Indonesia mempunyai pusat-pusat mengajar bahasa Indonesia di 20 buah negara. Kita belum bermula. Jadi kita ingin bermula secara kecil-kecilan dahulu, bagaimana kita mempromosi bahasa, sastra, kebudayaan kita di peringkat antarabangsa, dan kesannya bukan saja soal orang luar memahami, tetapi produk kita. Dan ini sangat dirasai misalnya semasa PKP. Penyanyi-penyanyi, penggiat-penggiat seni, mereka tak boleh bekerja kerana dilarang daripada menyanyi di awam, filem tak boleh buat penggambaran dan sebagainya, panggung wayang tutup. Jadi ini sebahagian daripada fasilitasi kami di Wisma Putra untuk membantu membangkitkan semula industri kreatif. Dan ini nanti akan dapat setidaknya meredakan perbualan juga perdebatan seni ini milik siapa, warisan ini milik siapa dalam satu aspek yang lain juga. Ya, dan misalnya dalam perbincangan antara Perdana Menteri Datuk Seri Ismail dengan Pak Jokowi, Presiden Indonesia baru-baru ini, ada persetujuan bahawa setengah-setengah daripada warisan itu memang ada di Indonesia dan ada di Malaysia. Tak payahlah kita berdemonstrasi untuk kata siapa punya. Kita anggap ia adalah bilik bersama dan kita kalau ia perlu didaftar sebagai warisan di peringkat UNESCO, kita pergi sama-sama daftar dan kita sama-sama kembangkan untuk keharmonian hidup rukun tetangga antara rakyat yang serumpun dan sebahasa sebudaya ini. Datuk, tumpuan dunia dan juga tumpuan masyarakat pada ketika inilah bagaimana Malaysia vokal dan juga menjuari isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, isu alam sekitar, climate change, dan juga kita bercerita dan juga rakyat bertanyakan apa komitmen kita kepada COP26, dan juga akhirnya nanti apabila kita melibatkan diri dalam persidangan dan juga komitmen antarabangsa ini, sesuatu perlu dimulakan di halaman sendiri dahulu, perlu diselesaikan. Bagaimana ini dapat diimbangkan? Kerana untuk memastikan suara itu didengar, ada kuasanya di peringkat antarabangsa, perkara itu perlu dimulakan di kampung halaman sendiri dahulu. Bagaimana itu diselaraskan, Datuk? Ya, saudara menyebutkan sesuatu yang sangat mustahak.
bahawa dasar luar memang bermula di laman sendiri. Mhm. Foreign policy begins at home. Kami ni biasanya jurucakap sahaja. Sebagai contoh, kalau kita berbicara soal kebersihan alam sekitar, katakanlah sebagai contohnya kebersihan lautan, Mhm. bagaimana kita menjaga laut supaya bersih. Tetapi kalau kita tidak bermula dengan belajar tidak membuang sampah merata-rata, tidak membuang sampah ke longkang di belakang rumah atau longkang di tepi taman Mhm. atau ke dalam sungai. Kalau kita tidak membersihkan atau menjaga kebersihan sungai kita, agak janggal kalau kita berbicara di luar negara soal alam sekitar dan sebagainya. Jadi memang dalam banyak hal, bukan saja soal alam sekitar, soal hak asasi manusia, soal kedaulatan undang-undang, semuanya ini bermula daripada laman kita sendiri. Justru bagaimana keselarasan sebagai jurucakap itu dapat diterangkan. Tadi Datuk Seri Ismail Sabri juga mengatakan bahawa akhirnya nanti whole of government itu antara trust dan juga strategi kerajaan untuk memastikan bahawa itu ada kelancarannya. Dalam aspek ini bagaimana Kementerian Luar juga memerlukan inisiatif dan juga pendekatan ini secara keseluruhannya. Pendekatan kami adalah pendekatan syura, konsultatif, perundingan. Sebab itu selepas pelancaran hari ini, insya-Allah kami akan meneruskan dialog dan mesyuarat perbincangan dengan semua pemegang taruh, misalnya dengan Special Select Committee di Dewan Rakyat. Tadi Datuk Salahuddin Ayub, pengurusi jawatan kuasa hadir sama semasa pelancaran. Kita akan mengadakan mesyuarat dengan pada peringkat pegawai dan menteri dengan kementerian-kementerian yang berkaitan. Boleh kata semua kementerian ada kaitan dengan dasar luar dan kita akan dari satu kementerian ke satu kementerian atau mengikut kluster kementerian membincangkan. Sebagai contoh, dalam isu diplomasi kebudayaan, matlamat kita ialah mempunyai suatu jawatan yang kita panggil attaché kebudayaan. Jadi apakah dia tugasan attaché kebudayaan? Dari mana dia datang? Dia mungkin daripada MOTAC, mungkin dari KKMM, mungkin juga daripada KPT, sebab ini adalah 3 kementerian yang ada kaitan dengan soal bahasa, kesusastraan dan kebudayaan yang memang selama ini pun sudah ada program-program dan aktiviti di peringkat antarabangsa. Jadi kita harus mengadakan musyawarah untuk meluruskan kerja-kerja yang dilakukan bersama ini. Datuk, ini adalah soalan yang favourite mungkin wartawan tanya dalam minggu ini. Pencapaian 100 hari Kementerian Luar dan juga aspirasi menuju ke hadapan. Dan juga bagi sebuah kementerian, mungkin apa perkara yang sudah dicapai dalam tempoh 100 hari ini dan juga itu dapat dihubung kaitkan dengan rakyat secara keseluruhannya? Dari segi aspirasi keluarga Malaysia, 3 KPI kami dalam 100 hari yang pertama ialah satunya ialah persediaan kerangka dasar luar ini dan juga penubuhan majlis perundingan dasar luar yang itu alhamdulillah sudah sempurna. Yang kedua ialah dari segi kerjasama vaksin. Alhamdulillah juga kita sudah menerima, malahan dalam lawatan saya ke China baru-baru ini, mula-mula kita dijanjikan tambahan 1 juta, rupa-rupanya diumumkan tambahan 2 juta dos. Kita juga meneruskan bantuan kepada negara-negara tertentu dari segi vaksin, dari segi kemudahan kesihatan. Kita pun menerimanya daripada penyumbang-penyumbang negara-negara tertentu. Dan yang ketiga ialah dari segi keanggotaan kita dalam Majlis Hak Asasi Manusia yang ini kita capai pada bulan Oktober yang lepas. Jadi alhamdulillah 3 KPI yang telah ditentukan bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu telah kita capai semua sekali. Bergerak ke hadapan dan juga bagaimana kita dapat memahaminya? Itu kena bekerja dengan bertungkus lumus. Lebih banyak kerja kena dibuat. Misalnya dari segi ekonomi digital, ini sangat mustahak. Sebab itu kerajaan menubuhkan sebuah dipanggil DIO,
Digital Investment Office, ya. Ini bertempat di EPU untuk menyelaraskan kerja antara MIDA di bawah MITI dan MDEC di bawah KKMM, dan Kementerian Luar harus membantu dari segi fasilitasi sebab memang ekonomi digital antara teras utama pertumbuhan ekonomi terutamanya pasca pandemik, dan ini menjadi tanggungjawab Kementerian Luar. Sebab ini memang betul-betul soal pertumbuhan ekonomi, tak boleh main-main. Dan kami kena bekerja keras. Duta-duta kita harus menjadi, orang kata, ejen untuk membawa masuk pelaburan dari segi ekonomi digital dengan penuh kesungguhan. Okey, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami dalam agenda Awani pada malam ini. Kita bercerita mengenai kerangka dasar luar negara dan juga kita bercerita mengenai banyak aspek daripada segi diplomasi kebudayaan sehinggalah diplomasi kesihatan dan pelbagai aspek lagi. Terima kasih Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Luar kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Pandangan dan juga cadangan kami alu-alukan di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.